Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada petang yang mulia ini. Macam biasa, kita akan membahaskan tentang pelajaran Lentera Santri. Dia sebenarnya lebih kepada memantapkan lagi kita supaya boleh fahamlah ataupun ringkasan kepada buku Nahu dan juga buku Tasrif. Jadi semuanya terkandung dalam buku ni. Yang mana kalau pelajar-pelajar kita dulu nak buat periksa yang percakapan, periksa soal jawab, semuanya kami rujuk pada buku ni lah. Sebab kalau buka buku teks first kali besar, jadi yang dekat sini dia hanya tulis point saja. Point. Sebab apa? Kita dah faham. Kalau kita mula belajar daripada buku ni pun tak boleh juga. Sebab sama ada kita gunakan buku ni untuk belajar, untuk muzakarah, untuk ulang balik pelajaran kita sebelum ni, ataupun prepare. Kita tak boleh belajar. Sebab ini hanya ringkasan. Sebab kita dah faham, cuma kita nak hafal. Cara nak hafal macam mana? Kita hafal lah ringkasan dia. Okey. Alhamdulillah, yang mana petang ni kita dah sampai soalan yang ke-32, muka surat yang ke-56, yang mana dekat sini ni dah kira muka surat akhir lah untuk ringkasan level yang kedua. Ada lagi 3 soalan last. Okay. Walaupun ini tuan-tuan dan puan-puan semua belum lalui lagi, belum belajar lagi, tak apalah. Okay. Kita hanya baca saja. Kita hanya baca dan kita bagi point dia. Kalau ada point, kita bagi point. Tak terpulang, tak kisah. Kalau tuan-tuan puan-puan faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, memang biasa pun. Sebab ini buku ni bukan untuk kita belajar dekat sini. Ini untuk prepare ataupun muzakarah, okey. Yang kita akan belajar dengan live Ustaz Agung dan Ustaz Angga lah, itu kita belajar. Yang dekat sini hanya sebagai ringkasan. Okey, ringkasan ataupun kaedah-kaedah lah, kaedah-kaedah penghafalan, okey. Baiklah. Jadi dekat bab Nahu kita pada muka surat yang ke-56, nombor yang ke-32. Dekat sini dia bahaskan tentang bab taukid lah. Okey, kita dapat tahu yang mana kita dah masuk dekat sini bab tabi'. Tabi' ni apa? Kalimat yang mengikuti kata sebelumnya. Yang mengikuti kata sebelumnya, mengikuti daripada segi i'rab. Tapi apa alasan dia? Apa tanda-tanda dia? Apa alamat dia? Mesti ada sebab. Kena ada syarat-syarat dia kalau nak ikut. Kita dah bahas 3. Kita dah bahas 3. Na'at, ataf dan juga taukid. Kemudian, okey. Dan saya pun ada terangkan juga sikit semalam, sikit je saya terangkan pembahagian taukid lafzi dan juga taukid maknawi. Yang mana taukid lafzi ni dia menguatkan. Contohnya apa? Safara al-amiru. Dia menguatkan dengan mengulang balik perkataan tu. Ataupun jalasa zaidun. Telah duduk Zaidun. Betul-betul Zaid. Memang bukan orang lain, Zaid dia. Jadi Zaidun. Tak boleh Zaidin, tak boleh Zaidun ataupun Zaidan. Dia kena ikut. Zaidun yang pertama tu, Ja'a ataupun Ja'a Zaidun. Okey, Zaidun yang pertama tu sebagai fa'il kepada Ja'a, dia pelaku yang telah datang tu Zaid. Zaidun yang kedua ni apa? Dia bukan fa'il kepada Zaidun, bukan fa'il kepada Ja'a juga. Dia jadi taukid. Dia menguatkan Zaid yang ni jadi fa'il ni. Disebabkan dia jadi taukid lafzi, i'rab dia kena sama macam Zaid. I'rab dia kena sama dengan perkataan yang kita taukidkan dia. Kita nak taukidkan Zaid kan. Perkataan yang ditaukid tu dia kena samalah i'rab dia. Zaidun, tak boleh Zaidun Zaidan, tak boleh Zaidun Zaidin, okey? Itu taukid lafzi. Taukid lafzi ni pembayangan dia mudah sangatlah, okey? Yang maknawi pula apa? Maknawi ni dia ada kalimat-kalimat khusus dia. Lain kalau lafzi dia ulang kalimat yang sama. Kalau maknawi dia ada lafaz-lafaz khusus. Ada yang dihaskan macam huruf-huruf khas lah. Macam huruf-huruf yang menjarkan tu kan huruf jar. Ada huruf khas. Yang ni taukid maknawi pun dihaskan jugalah. Okey. Dia kata sebutkan taukid maknawi. Okey, taukid maknawi apa? Nafsun, ainun, kila, kilai, kilta, kiltai, kullun, jami'un, ajma'u, abta'u,
aqta'u, absa'u. Semua kalimat-kalimat ni dia akan jadi taukid. Jadi macam mana kita nak tahu i'rab dekat baris akhir dia? Macam mana nafsun boleh jadi nafsin, boleh jadi nafsan? Kita tengok sebelum dia lah. Sebab ini memang akan jadi taukid. Jadi kita tengok perkataan yang ditaukidkan tu. Contohnya, okey, kita bagi contoh. Safara al-amiru nafsuhu. Safara telah bersafar. Siapa yang bersafar? Al-amiru. Amir. Jadi fa'al. Nafsuhu tu jadi apa? Dia jadi taukid kepada al-amiru. Kita tak payah pandang domer hu. Kita tak payah pandang baris hu tu. Hu tu domer. Kita pandang yang nun, kita pandang yang sin tu. Nafsun. Kan nafsun kan? Hu tu cuma domer. Jadi safara al-amiru nafsuhu. Nafsuhu tu jadi taukid. Taukid kepada al-amiru. Maknanya dia kata apa? Yang telah bersafar tu hanyalah amir saja, ketua saja. Betul-betul memang ketua sendiri, tak ada bodyguard ke apa ke. Okey. Kemudian soalan yang ke-33. Okey, soalan yang ke-33 ni apa? Dia menerangkan badal. Okey, badal ini adalah alasan ataupun tabi' yang keempat lah. Okey. Badal ni adalah apa? Tabi' yang menjadi sasaran hukum. Itu badal. Tabi' yang menjadi sasaran hukum, kalau ikut kaedah dia mungkin susah sikit lah nak faham. Contoh dia apa? Qara'tu al-qissata nisfaha. Okey, qara'tu, saya telah membaca al-qissata, satu kisah. Nisfaha, separuh kisah tersebut. Separuh je dia baca. Dia baca kisah tapi separuh. Contohkan badal daripada fi'il mudhari'. Ada juga badal yang daripada fi'il mudhari'. Contohnya apa? Hamidun yastarihu yanamu. Hamidun yastarihu berehat, yanamu tidur. Maknanya apa? Dia nak menguatkan ataupun nak memperincikan lagi. Hamidun itu sedang istirahat, sedang berehat. Lepas tu dia tambah, lepas tu sedang tidur. Sedang berehat ke sedang tidur kan? Dia sebenarnya nak bagi tahu yang Hamid ni dia rehat, maknanya dia tidur. Dia nak terangkan lagi secara terperinci lah. Okey. Kemudian dekat buku ni tulis bahawa ini dah habis dah. Dekat buku tu tulis dia kata manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil ataupun dia akan berjaya. Jadi insya-Allah bagi yang kurang pemahaman ataupun yang tak faham, insya-Allah kalau kita bersungguh lebih, kita doa, insya-Allah kita akan berjaya dunia akhirat insya-Allah. Sama jugalah macam Islam ni, kita dah berusaha nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita syurga. Sama juga macam pelajaran, kalau kita tak faham, kalau kita duduk diam pun memang agak rumit jugalah. Memanglah kefahaman tu memang Allah yang berikan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berusaha dan doa. Kalau kita usaha saja doa tak ada, tak boleh juga. Kita kena selarilah dua-dua tu. Okey. Kemudian kita tengok pada tasrif pula. Tasrif ni ada pada muka surat yang ke-170 lah. Okey, tasrif istilahi. Ini pun tasrif yang terakhir lah. InsyaAllah nanti akan datang kita akan ulang balik. Tengok keadaan lah, okey. Okey, jadi dekat sini ada tasrif in fa'ala, if an lala. Okey, kalau bagi tuan-tuan yang perempuan dan perempuan yang ada buku ni dekat rumah, boleh buka pada muka surat yang ke-170. Dan juga kalimat dekat atas tu dia ada in fa'ala, ada if an lala. Dekat situ dia tulis if an lalu, itu salah cetak dia if an lala sebenarnya. Dan juga ada kalimat if ala. Jadi tiga-tiga kalimat ni semuanya adalah wazan. Macam saya dah terangkan semalam lah. Okey. Mauzun dia akan nanti kita akan baca contoh. Contoh dia tu adalah mauzun lah yang diikuti. Okey. Okey, insya-Allah kita buka pada muka surat 170 nombor yang ke-20 tasrif istilahi yang terakhir sekali lah. Okey. Baiklah, ada kalimat infa'ala, if'alala, if'ala. InsyaAllah kita cuba sama-sama. Ini 3 kali terus lah. Okey. 3-3 terus kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun infa'ilatan fa'il munfa'alun. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun infa'ilatan fa'il munfa'alun. Jadi satu tasrif tu kita ulang 2 kali.
If'an la yaf'an lilu. If'in lalan wa muf'an lalan. Fahuwa muf'an lilun wa dhaka muf'an lalun. If'an lilla taf'an lil muf'an lalun. If'an la yaf'an lilu. If'in lalan wa muf'an lalan. Fahuwa muf'an lilun wa dhaka muf'an lalun. If'an lilla taf'an lil muf'an lalun. If'au ala yaf'au ilu. If'i'alan wa muf'au alan. Fahuwa muf'au ilun wa dhaka muf'au alun. If'au illa taf'au il muf'au alun. If'au ala yaf'au ilu. If'i'alan wa muf'au lalan. Fahuwa muf'au ilun wa dhaka muf'au alun. If'au illa taf'au il muf'au alun. Okey, baiklah, sebelum kita baca contoh dia, saya nak ingatkan lagi sekali lah. Kami nak mengingatkan yang mana tasrif ni kita memang kena bermula berperingkat lah. Contohnya macam ini kita dah anggap jauh lah. Jadi ada juga yang kita memula dulu daripada kalimat kataba. Okey, kita bermula dulu daripada kalimat kataba. Ini tasrif yang paling basic lah. Itu tasrif lughawi. Kemudian kita teruskan. Jadi sebenarnya kelas ni tak perlukan, orang kata, bagi tuan-tuan dan puan-puan lah. Sebenarnya pelajaran Nahu dan Tasrif ni tak beberapa mudah sangat dah. Dan tak susah sangat pun. Ikut kepada diri masing-masing. Boleh ke terima pemahaman tu cepat ataupun lambat. Jadi bagi kami lah, yang mana kalau kita nak belajar daripada mula, memang kena belajar daripada mula. Tetapi slow-slow. Kita tak boleh macam laju sangat. Sebab pelajaran ni kalau kita laju-laju pun agak susah juga sebenarnya. Mungkin kalau kita dah laju, kita pergi ke depan, ke belakang, lupa. Sebab apa? Semua benda ni basic. Jadi kalau kita nak cakap benda basic, maknanya benda asas. Jadi memang kalau benda basic semua mesti kita kena hafal, betul tak kan? Kalau kita tak hafal basic, macam mana kita nak pergi lagi tinggi kan? Jadi bayangkan semua benda yang kita belajar ni semua yang asas lah. Maksud saya yang asas tu daripada level 1 anggaran lah. Daripada level 1 sampai level 3 lah. Jadi banyaklah yang kita kena hafal dekat sini. Jadi dengan sebab tu kami mencadangkan tuan-tuan dan puan-puan semua relax-relax lah. Macam belajar dengan tenang, belajar dengan senang hati. Okey, baiklah, kita akan sambung terus dengan contoh dia. Kita ambil inqasama, ihranjama dan ihdaudaba. Bismillahirrahmanirrahim. Inqasama yanqasimu inqisaman wa munqasaman fahuwa munqasimun wa dhaka munqasamun inqasim la tanqasim munqasamun. Inqasama yanqasimu inqisaman wa munqasaman fahuwa munqasimun wa dhaka munqasamun inqasim la tanqasim munqasamun. Ihranjama yahranjimu ihrinjaman wa muhranjaman fahuwa muhranjimun wa dhaka muhranjamun ihranjim la tahranjim muhranjamun. Ihranjama yahranjimu ihrinjaman wa muhranjaman fahuwa muhranjimun wa dhaka muhranjamun ihranjim la tahranjim muhranjamun. If'au ala yaf'au ilu if'i'alan wa muf'au alan fahuwa muf'au ilun wa dhaka muf'au alun. If'au illa taf'au il. Minta maaf. Ihdaudaba yahdaudibu ihdidaban wa muhdaudaban fahuwa muhdaudibun wa dhaka muhdaudabun. Ihdaudib la tahdaudib muhdaudabun. Ihdaudaba yahdaudibu ihdidaban wa muhdaudaban fahuwa muhdaudibun wa dhaka muhdaudabun. Ihdaudib la tahdaudib muhdaudabun. Alhamdulillah, untuk tasrif istilahi kita dah habis. Kita sampai sini tasrif istilahi kita. Dan tasrif lughawi juga dah habis lah. Okay? Sampai kalimat infa'ala, if'alala dan if'a'ala. Ini yang terakhir lah. Okay? Baiklah, Alhamdulillah. Jadi kami mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua boleh lah. Boleh cuba banyak ulang. Tak hafal dekat awal tak apa. Contohnya macam katabah, kita tak hafal full lagi kan. Kalau nak ulang banyak kali pun tak apa.
Sebab untuk tasrif ni sebenarnya ibarat macam Quran juga, cara penghafalan dia. Cara penghafalan dia macam Al-Quran, banyak ulang. Kena banyak ulang, lama-lama lidah kita akan terbiasa. Lidah kita akan terbiasa sampaikan kita tak perlu fikir pun kita nak baca apa. Dia macam automatik. Sebab apa? Kita banyak ulang. Okey. Macam itulah cara dia. Okey. Lambat-lambat tak apa, asalkan kita belajar. Tak adalah kita duduk diam kan. Asalkan kita belajar walaupun slow-slow tak apa. Okey. Jadi kita tengok pada muka surat yang ke-182. Ini slide yang terakhir, slide huruf-huruf Nahu. Pada muka surat yang ke-182, nombor yang ke-19 lah, kita cuba baca huruf yang beramal seperti laisa. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 182, nombor yang ke-19, huruf yang beramal seperti laisa. Ma la la ta'in amalu 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 laisa. Jadi huruf yang beramal seperti laisa ni, okey. Laisa ni apa? Laisa ni adalah saudara-saudara kana. Okey, kita baca. Kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa. Laisa ni dia huruf-huruf yang beramal seperti kana. Jadi ada sebahagian huruf-huruf yang beramal seperti, yang amal dia macam laisa. Sebab apa? Kenapa tak cakap je beramal seperti kana? Sebab apa? Semua huruf-huruf ni semuanya maknanya tidak. Laisa tu maknanya tidak. Okey. Jadi dengan sebab itulah dia kata huruf ni macam beramal seperti laisa, sebab bermakna tidak dan beramal seperti kana lah. Merafa'kan isim, nasabkan khabar. Cuma dekat bab huruf yang beramal seperti laisa yang tuan-tuan dan perempuan akan belajar, akan datang, mungkin lambat lagi lah. Cuma dia nak bagi tahu yang ada kaedah adalah sedikit penambahan ataupun ada syarat-syarat yang tertentu lah. Dia bukan bulat-bulat macam laisa punya. Nanti insya-Allah tuan-tuan dan perempuan akan belajar lah, akan datang. Okey. Kemudian nombor yang ke-20 ada huruf af'alul muqarabah. Okey. Nombor muka surat yang ke-182 juga, bawah sekali nombor yang ke-20, af'alul muqarabah. Okey, af'alul muqarabah. Okey, kita cuba sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kada karaba wa aushaka. Kada karaba wa aushaka. Lagi sekali. Kada karaba wa aushaka. Kada karaba wa aushaka. Okey, lagu dia sama macam lagu huruf nida lah. Wahaya ya ya ai a. Dia sama. Af'alul muqarabah ni apa? Okey, af'alul muqarabah maknanya fi'il-fi'il yang bermakna dekat ataupun hampir sahaja. Hampir sahajalah. Okey, jadi dia ada amal-amal tertentu juga. Nanti akan belajarlah. Okey. Kemudian maknanya fi'il-fi'il yang tiga ni semuanya makna hampir sahaja. Okey. Kemudian nombor yang ke-21, muka surat yang ke-183, muka surat terakhir sekali, ada bab af'alur raja'. Af'alur raja' ni apa pula? Fi'il-fi'il yang untuk kita mengharapkanlah raja'. Raja' tu maknanya pengharapan, semoga ataupun mudah-mudahan, ni makna dia. Okey, kita cuba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asahara wa ikhlaulaqa. Asahara wa ikhlaulaqa. Asahara wa ikhlaulaqa. Asahara wa ikhlaulaqa. Baiklah,
Ini ada 3 lah. Kalau af'al muqarabah ada 3, af'al rajak pun ada 3. Af'al rajak punya lagu pun sama macam lagu huruf yang beramal seperti laisa. Okey. Kemudian yang terakhir sekali ada af'alus syuru'. Muka surat yang ke-183, nombor yang ke-22 ada af'alus syuru'. Apa af'alus syuru' ni pula? Dia fi'il yang bermakna bermula. Semuanya makna bermula. Okey, kita cuba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu yang terakhir sekali, nombor yang ke-22, muka surat yang ke-183, buku Lentera Santri. Ansha'a tafiqa akhadha ja'ala bada'a syara'a aliqa habba btada'a inbara. Ansha'a tafiqa akhadha ja'ala bada'a syara'a aliqa habba btada'a inbara. Okay, kita cuba lagi sekali. Ansha'a tafiqa akhadha ja'ala bada'a syara'a aliqa habba btada'a inbara. Ansha'a tafiqa akhadha ja'ala bada'a syara'a aliqa habba btada'a inbara. Habba btada'a inbara. Okey, alhamdulillah kita dah habislah semua ya. InsyaAllah akan datang kalau ada rezeki kita ulang baliklah semua lagu tasrif lughawi, tasrif istilahi dan juga nahwu. Baiklah, itu sahajalah daripada kami pada petang ni. InsyaAllah habis awal sikit kita petang ni sebab dah habis. Okey. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.